أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya mafahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Rabbana Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal fawz bil jannati wa najata minan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sekali lagi bertemu dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan semua umurnya dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kita yang lepas, kita telah pun menyelesaikan daripada membicarakan tentang syarat-syarat sah salat. Jadi untuk sahnya salat, dia ada 8 syarat. Kalau kurang salah satu syarat itu, maka tidak sahlah salat itu. Dan syarat ini maknanya mesti berada bersama dengan orang yang kerjakan salat dari awal sampai akhir. Kalau tengah-tengah dia salat ada kehilangan satu daripada 8 syarat itu, maka tidak sah salatnya. Dan kita telah sebutkan yang 8 yang pertama ialah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua ialah suci daripada najis pada badan, pada pakaian dan pada tempat salat. Dan yang ketiga ialah menutup aurat, yang lelaki dan juga yang wanita, masing-masing dengan batasan auratnya. Dan yang keempatnya ialah kita telah mengatakan menghadap ke arah kiblat. Kalau kita dalam Masjidil Haram, wajib menghadap ke arah Baitullah itu sendiri. Tapi kalau luar pada Masjidil Haram, kita menghadap ke arahnya saja. Dan demikian juga yang kelima daripada syarat wajib salat ialah hendaklah kita itu setelah masuk waktu salat.
kalau belum masuk waktu salat, maka tidak sah salat kita dan wajib diulangi. Jadi kalau salat zuhur masuknya dengan tergelincir matahari ke sebelah barat, masuklah waktunya salat zuhur. Begitulah juga salat Jumaat. Salat Jumaat ialah menggantikan zuhur. Jadi salat Jumaat waktunya ialah waktu zuhur. Dengan sebab itu, mereka yang kerjakan salat Jumaat tidak wajib lagi mengulangi salat zuhur kerana sudah pun ditunaikan salat Jumaatnya. Jadi salat Jumaat mestilah setelah masuk waktu zuhur. Kalau dilakukan sebelum masuk waktu zuhur, maka tidak sahlah salat Jumaat itu di sisi mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Cuma di sisi mazhab Hambali saja sah dengan beberapa syaratnya tertentu. Ya, demikianlah kita telah sebutkan juga syaratnya ke-6 daripada syaratnya kita sah salat ialah mengetahui bahawa salat yang dikerjakannya hukumnya adalah fardu. Jadi kalau sekiranya salat tu fardu, kita kata sunat, tak sah salat itu. Mesti disebutkan fardu. Ya, jadi kalau aku salat fardu zuhur. Kalau kita tak sebut fardu, kita cuma sebut aku salat zuhur, maka jadi dia salat sunat. Dia tak jadi salat fardu. Jadi dalam niat itu memang kita ni salat fardu. Mesti sebutkan fardu. Dan demikianlah syaratnya ke-7. Tidak boleh menganggap salah satu rukun salat itu sebagai amalan sunat. Umpamanya rukuk atau sujud. Kita kata alah ini sunat. Tak sah. Jadi maknanya mana rukun dalam salat, mestilah kita tahu itu adalah rukun. Tak boleh kita hukumkan dia sunat, padahal dia rukun. Dan yang terakhir, yang ke-8 ialah kita meninggalkan segala perkara yang membatalkan salat. Itu nanti kita akan sebutlah pada babnya insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, menyambung dalam pembicaraan kita itu, pada petang ini, kita menyambung kalam di muka surat 368. Mereka ada kitab di tangannya, boleh buka muka surat 368, memberikan tajuk syarat-syarat wajib salat. Ya, para jemaah yang dimulakan Allah, marilah sama-sama kita mulakan dengan kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli keluarga yang kita kasihi dan sekalian para sahabat yang kita redai dan sekalian para alim-alim ulama kita yang telah menyampaikan agama daripada dahulu sampailah ke sekarang, bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga kepada pengarang kita, penulis kita, iaitu Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Kedua-dua mereka masih lagi hidup di tanah Madinah. Semoga Allah panjangkan umur kedua-dua mereka dalam sihat walafiat dan ditinggikan darjat mereka. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi mereka pada segala perkara yang tak diingini. Demikian juga semoga Allah merahmati sekalian arwahnya para alim-alim ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita yang telah menyampaikan agama sehingga kita mendapatkannya pada hari ini. Dan demikian juga bil khusus kepada Imam Syafi'i. Semoga Allah tinggikan darjat mereka semua dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita membuka muka surat 368 ya. Muka surat 368, iaitulah dalam tajuk syarat-syarat wajib salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Syarat-syarat wajibnya salat ada 6. Jika telah terpenuhi 6 syarat pada diri seseorang,
maka wajib baginya untuk melaksanakan salat. Jadi ini syarat wajib salat. Makna syarat tu mesti ada pada diri kita. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia memenuhi 6 syarat ini, wajib dia salat. Kalau kurang satu syarat, dia tak wajib salat. Jadi ini dia punya hukum. Jadi maknanya, siapakah yang wajib salat? Yang wajib salat ialah orang yang telah memenuhi 6 syarat. Inilah dia tuan-tuan ya. Apakah dia 6 syarat? Pertama ialah orang beragama Islam. Itu dah tentulah ya. Jadi wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk menunaikan salat. Adapun hukum bagi orang yang telah keluar dari agama Islam, iaitu yang murtad, maka tetap wajib baginya untuk menunaikan salat dengan syarat jika ia telah kembali ke agama Islam. Dan wajib baginya untuk mengqadha salat yang telah ditinggalkan selama masa kemurtadannya. Jadi begitulah dia. Yang wajib siapa dia? Orang Islam lah. Baik lelaki atau perempuan. Jadi kalau sekiranya orang tu dia murtad, maka dia ustaz, orang murtad dia tak sembahyang sebab dia kafir. Ya betul. Tapi katakanlah kalau dia balik pada Islam, dia murtad kerana terpengaruh dengan orang-orang ya, kawan-kawan dia atau fahaman-fahaman dia. Ya, jadi dengan itu dia pun tinggalkan salat. Maaflah tuan-tuan ya. Jadi saya ni nak kuatkan suara sikit, jadi penat juga ya. Jadi bila orang tu murtad, dia tak solat lah pasal dia murtad. Tapi dia pun dah menyesal, dia pun balik pada Islam. Bila dia balik pada Islam, maka sepanjang masa dia murtad, dia wajib qada salat dia. Allah, kenapa ustaz? Sedangkan masa tu murtad tu dia bukan Islam. Betul, ini kerana asalnya dia orang Islam. Jadi ini sebagai hukuman atas orang yang murtad. Sebenarnya kalau ikut hukum Islam yang betul, orang murtad pancung. Ustaz teruknya kerana kita tak mau buka pintu dia. Bila kita buka pintu, siapa nak murtad boleh murtad, maka dia akan menjadikan satu penyakit, virus, orang lain pun akan terikut. Sebab tu dalam Islam, siapa yang murtad, maka dipancung kepalanya. Tapi kalaulah tak dijalankan perintah tersebut, orang itu pun dia hidup dengan cara yang bukan Islam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dapat hidayat, masuk baliklah kepada agama Islam. Maka di sini, maka wajiblah dia qadakan semua solat-solat yang dia telah tinggalkan sewaktu dia murtad. Ini berbeza kalau dia orang kafirnya asli. Kata tuan pengarang kita, lain halnya bagi kafir asli yang belum pernah memeluk agama Islam. Jika ia masuk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha salat selama masa kekafirannya. Jadi orang kafir asli, daripada mula lahir dia memang mak bapak dia orang kafir. Dan dia pun setelah dia dah dewasa dan dia pun mengenal Islam, dia memeluk agama Islam. Apabila dia memeluk agama Islam, umur dia dah 40 tahun atau 30 tahun, apakah wajib dia qadakan dia punya solat-solat yang dia semenjak dia balik, padahal masa tu dia belum Islam? Jawapannya, tak wajib qada. Kerana apa tak wajib qada? Kerana masa itu dia adalah kafir. Bukan di asal Islam kemudian jadi kafir, tidak. Tapi memang asal dia pun kafir. Berbeza dengan orang yang dah Islam, kemudian dia murtad, kemudian balik pada Islam. Itu dia wajib qada. Kenapa ustaz bezanya? Kerana orang yang murtad ni sebenarnya, asalnya dia bila memeluk agama Islam pun tak dipaksa. Itulah dalam ayat Quran Allah mengatakan, La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam beragama. Maknanya kalau nak masuk Islam, tak ada siapa paksa. Tapi once kalau dia dah masuk Islam, maknanya dia sudah terikat dengan Islam. Maknanya jangan nak tukar. Kalau ditukar, ikut undang-undang Islam,
dipancung kepala engkau. Itulah dia tuan-tuan dia. Jadi dari segi agama, kita tak paksa dia. Tetapi kalau dia nak masuk Islam, maknanya dia sudah rela terikut perintah Islam. Itulah hukum dia. Ya, jadi orang kafir yang asli, yang di mana dia kalau masuk Islam tak wajib qada, yang solat-solat yang memang dia tak kerjakan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maknanya dia masuk Islam, dia berhenti dari kafir, nescaya Allah akan mengampuni mereka dari dosa-dosa mereka yang telah lalu. Allah ampunkan. Sebab itulah Islam ini, dengan dia masuk Islam, orang kafir masuk Islam, semua dosa dia tu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dosa zina, dosa arak, dosa judi, apapun dosa. Ini dosa dia dengan Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kufur. Jadi arak ke judi ke zina, itu semua tu kecil kalau dibandingkan dengan kufur. Kerana dah memang dia kufur, memang masuk neraka punya. Jadi dia tak arak, dia tak judi, dia tak minum arak pun, dia tak buat maksiat pun. Bila dia kufur, memang neraka lah tempat dia. Tetapi ini dosa, kalau dia masuk Islam, semua dosa tu diampunkan Allah. Memang tak ada dosa lah, bersih sekali dosa dia. Ini dosa dengan Allah. Jika dosa dia tu dengan orang-orang, jika orang kafir yang telah masuk Islam itu akan qada. Jadi kalau orang kafir itu nak qada juga, aku ni baru masuk Islam dah, umur aku dah 40 tahun, 25 tahun aku ni dah balik, aku nak solat qada. Kalau dilakukan juga yang tidak dilakukan pada masa dia kafir, maka hukumnya adalah tidak sah, tak sah. Sebab dia belum wajib lagi, kenapa dia buat? Ya, tidak sah dia punya salat dia itu, ya. Menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah ta'ala, ulama besar ni ya, dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Qasim rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah sah. Dia tak wajib, tapi dia nak buat, sah, dapat pahala. Itu pada pendapat Ibn Qasim lah. Tapi siapa yang nak buat, ya, kalau rajin pun, lebih-lebih pun buatlah sembahyang sunat. Dah tak wajib qada. Yang orang yang wajib qada pun, nak qada pun terkial-kial lagi. Ini kita cakap terbuang je lah. Kalau orang kafir itu, dia masuk Islam, dia nak qada lah. Ini pendapat ulama kita dah ada. Jadi tak wajib di qada. Dan kalau di qada pun tak sah di sisi Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Dan orang kafir jika masuk ke agama Islam, diampuni seluruh dosa-dosa berhubungan dengan Allah SWT. Maka dan hal yang lain, iaitu dosa dia atau berhubungan dengan manusia, maka tidak diampun, melainkan maka dia kena minta ampun dengan manusia tersebut. Seperti kalau dia pinjam barang atau dia berhutang, ya, maka wajiblah dikembalikan. Aku dah masuk Islam, dosa aku semua dah diampunkan. Aku hutang kau semua dah hangus. Tak ada. Itu hutang kau dengan aku, yang kau diampunkan, itu dosa engkau dengan Allah. Nampak ya, jangan pula dia yang anggap dia sudah bersih dari dosa, dia tak perlu bayar hutang. Tak ada. Hutang wajib kena bayar, ya. Begitulah dia wajib dikembalikan kepada tuan dia yang dia berhutang. Kalau dia ambil barang, pulangkan balik barang-barang itu, ya. Tapi kalau dia berdosa zina, arak, judi, maka itu semua diampunkan oleh Allah, ya. Sini disebutkan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Atau pernah berzina, maka wajib dihukum sebagaimana hukuman melakukan zina. Ini macam mana pula hukuman melakukan zina? Ini dalam masalah ni ada kemungkinan ada perbezaan pendapat lah, ya. Kerana kalau ikut dari segi asalnya, zina tu ialah dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah itu diampunkan. Tetapi di sini disebutkan, maka kalau dia pernah berzina, maka wajib dihukumi sebagai hukuman
melakukan zina. Melakukan zina hukuman dia, kalau dia belum kahwin, maka dia dirotan 100 kali. Kalau dia dah pernah kahwin, maka direjam sampai mati. Itu hukum Islam lah ya. Jadi itu masalah hukum zina. Itu kalau sekiranya dia belum masuk Islam pun, kalau dia masuk Islam, maka kenalah hukum dia. Allahu alam. Kemungkinan ini ada perbezaan pendapat, kerana dalam masalah zina tu dosa dengan Allah. Jadi kita dah sebut tadi, orang kafir dosa dengan Allah. Kalau dia masuk Islam, semua dosa dia diampunkan oleh Allah ya. Teka-teki masalah fikir, bagaimanakah ya kita nak menyelesaikan dia. Seorang kafir masuk agama Islam pada waktu asar, maka wajib baginya untuk solat zuhur. Dia masuk Islam waktu asar, tapi sembahyang zuhur pun wajib pula dia qada. Jadi jawapan dia, jika orang kafir masuk Islam pada waktu asar, maka wajib baginya melakukan salat fardu asar, dan wajib pula baginya untuk salat fardu zuhur, kerana salat zuhur dapat digabung, dijamak dengan salat asar. Dikutip dari kitab Hasyiah Al-Bajuri ya, Bujarimi. Itu dah tuan-tuan. Jadi oleh kerana asar dengan zuhur ni adik-beradik, maksud adik-beradik ni boleh dikumpulkan, boleh dijamakkan. Dalam pelajaran bab jamak sembahyang, zuhur boleh dibawa dalam waktu asar, asar boleh dibawa dalam waktu zuhur. Bagi orang musafir, bagi orang yang sakit, dan bagi orang yang ada beberapa masalah yang kita katakan diharuskan. Jadi oleh kerana salat zuhur tu boleh jamak takhir dengan asar, jadi kalau orang kafir yang masuk Islam waktu asar, wajib dia qadakan zuhurnya dan selesaikan juga salat asarnya. Itu dia punya hukum dia. Ini ada pendapat lah, ini merupakan ijtihad ulama ya. Tapi ijtihad ulama ni bukan maknanya dia buat suka-suka. Dia ada dia punya sadaran. Sadarannya kerana sepertilah juga zuhur tu boleh dibuat dalam waktu asar. Sebab sembahyang jamak boleh, zuhur boleh buat waktu asar. Jadi dengan itu, apabila orang tu masuk Islam pada waktu asar, maka dia pun wajiblah juga qadakan zuhur, seolah-olah dia solat jamak zuhur, jamak takhir ya. Itu boleh ya. Bahkan diwajibkan, bukan kata boleh, diwajibkan. Ini pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala ya. Itu syarat wajib yang pertama, Islam. Kalau kafir tak wajib solat lah. Yang kedua ialah baligh. Tidak wajib menunaikan solat bagi anak yang belum baligh. Akan tetapi wajib bagi walinya, iaitu ayah, ibu, kakek. Kakek tu datuk lah ya. Atau neneknya, nenek tu perempuan lah ya. Kakek tu datuk ya. Kalau sekali nenek lah. Maka wali ni kira wali lah, wali penjaga lah dia ya, penjaga, untuk memerintahkan anaknya atau cucunya. Kalau datuk nenek, cuculah. Kalau mak ayah, itu anaknya. Wajib perintahkan anak atau cucunya yang telah berumur 7 tahun dan telah mumayyiz. Kenapa ustaz? Ni budak belum baligh. Budak belum baligh tu dia salat tak salat dia tak berdosa. Tapi kita pula yang penjaga dia, walinya. Kita ni diperintahkan oleh Nabi. Apa Nabi SAW sabdakan? Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kamu salat apabila umur mereka 7 tahun. Itu dalam hadis tu. Jadi bila Nabi suruh kata perintahkan, makna kamu mesti suruh anak salat. Kamu tak suruh, maka kamulah berdosa kerana melanggar perintah Nabi. Macam tu. Tapi dia ada 2 syarat lah. 2 syarat. Anak tu sudah umur 7 tahun dan sudah mumayyiz. Apa tu mumayyiz? Tuan pengarang kita sebut. Mumayyiz iaitu yang dapat makan, minum dan beristinja sendiri. Kita namakan mumayyiz tu yang dah berakal lah. Dia belum baligh tapi dia ada akal. Jadi ukuran yang dia namakan mumayyiz, dia ada akal, dia boleh makan sendiri. Tak payah mak dia suapkan, dia tak payah.
Dia boleh minum sendiri, tak payah mak dia tuangkan air dia. Dan beristinja sendiri. Istinja sendiri maknanya tak payah mak dia nak cebokkan dia. Itu maknanya dia sudah berakal lah tu. Jadi kalau dia sudah umur 7 tahun dah sudah memayis, maka wajiblah mak ayah dia, datuk nenek dia perintahkan untuk dia berwuduk dan menunaikan solat. Habis ustaz dia tak tahu wuduk, kena ajar dia lah. Kena ajar dia. Kena ajarkan dia, ya. Keadaan seorang anak dari segi tamyiz, memayis dan kewajipan menunaikan salat ada 3. Jadi ini ada 3 keadaan yang berbeza. Budak tu wajib solat ke tak wajib solat ke, ya. Memang mengikut pada 2 syarat tadi. Umur 7 tahun dan dia memayis. Jadi 3 keadaan tu. Yang pertama A, jika telah memayis, mana budak ni dah bijak dah. Akan tapi belum lagi umurnya 7 tahun. Umur 5 tahun, 6 tahun. Tapi bijak. Dia boleh makan sendiri, minum sendiri. Boleh istinja sendiri. Wah, bagus dia. Maka sunat bagi wali untuk perintahkan anak ini untuk berwuduk dan solat. Sunatlah. Pasal dia belum lagi umur 7 tahun. Ya. Tapi dia bijak. Dia dah boleh faham. Mak ayah kata, mari bangun solat. Dia pun bangun solat. Alhamdulillah, bagus. Itu rezeki lah. Ada mak bapak dapat anak macam tu, itu beruntung lah tu, ya. Tapi boleh, bukan tak boleh. Kalau sekira memang dilatih daripada masa kecil lagi. Sebab tu kita budak-budak ni umur 2 tahun, 3 tahun pun, kita ajar-ajar, mari ikut bapak salat, mari ikut ayah salat. Jadi anak tu dah terbiasa. Jangan dibiarkan saja. Oh tak apa, dia tak wajib lagi, Yelah. Tapi kita latih lah, ya. Dan B, jika telah berusia 7 tahun, tapi belum memayis, tak pandai lagi. Umur dah 7 tahun. Nak makan nak masih suap lagi, nak minum masih kena botolkan dia lagi. Kemudian dia berak pun nak kena istinjakkan mak bapak dia pula kena basuhkan dia lagi. Budak ni tak pandai-pandai. Umur dah 7 tahun dah 8 tahun pun masih lagi tak boleh berdikari, kita kata. Macam mana ustaz? Umur dah 7 tahun, 8 tahun. Maka tak wajiblah si wali itu perintahkan dia untuk nak wuduk, nak salat. Sebab dia belum lagi berakal. Belum pandai lagi. Memanglah dia belum balik. Tapi mak bapak ni wajib perintah ke? Tidak. Itu saja. Dan C, wajib bagi si wali itu perintahkan dia untuk bagi wali itu untuk memecut. Memecut ni apa dia? Merotan. Merotan tu sebab Nabi kata, rotankan dia. Memecut anaknya yang tidak salat jika anak tersebut telah berusia 10 tahun. Dan dengan syarat pecutan tersebut, rotan tersebut tidak sampai melukai badannya. Jadi mak bapak kena siap rotan kat rumah. Siap rotan. Tengok saya dah siap rotan dah ni. Ni cucu-cucu ni tak solat, siap kita rotankan dia. Ustaz, janganlah kasar-kasar. Tak ada. Ini rotan ni macam orang kata acah dia je. Memang dia ada hikmah dia, tuan-tuan. Hikmah dia apa? Budak bila tengok rotan saja, dia takut. Kita cakap berbebe mulut, dia tak takut. Tapi kita tunjuk rotan saja, dia pun lari kelang kabut. Takut dia. Itu ada hikmah dia. Mungkinlah antara hikmah dia, setan ni takut dengan rotan. Setan lah. Jadi budak-budak ni, dia degil-degil ni, kadang-kadang setan juga pengaruh dia. Tak mau dengar cakap mak, tak mau dengar bapak. Bapak suruh sembahyang, tak mau. Itu setan cakap. Itu tujuh rotan. Okey, mak, okey. Kan dia takut. Jadi macam itulah kita kena. Jadi kita dalam rumah ni kena ada simpan rotan. Bukan rotan tu nak lukakan dia, nak pukul, nak bila-bilakan badan dia, tak. Acah-acah je. Kalau kita pun rotan pun, kita kenakan sikit badan dia saja supaya dia tu takutlah. Jadi itu kalau dah umur 10 tahun. Mana dah umur 10 tahun tu dah kira macam orang kata memang betul lah, dia dah boleh dah memayis lah. Melainkan kalau budak yang bila kalau terencat otak tu, kita tak ada cakap apalah. Itu dan Allah Ta'ala jadikan dia. Tapi kalau budak normal, maka dia boleh menerima umur 10 tahun
dan dia boleh dah berakal, dia faham, dan dia pun boleh berdikari. Itulah dia. Jadi wajib mak ayah rotankan dia. Kalau mak ayah tak rotankan dia, dia tak salat, maka mak ayah itulah yang kena rotan. Ustaz, janganlah rotan kita. Tak adalah kita cakap, tapi berdosa. Pasal ni perintah Nabi. Apa Nabi kata? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Rotankan anak itu kalau tak salat lah. Setelah mereka berumur 10 tahun. Macam tu. Wafarriquhum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka. Jadi kalau anak dah umur 10 tahun, anak lelaki, anak perempuan tak boleh tidur sebilik. Kita kena pisahkan. Habis Ustaz, rumah saya kecil lah. Rumah kecil, carilah tempat. Misal kata anak-anak perempuan dalam bilik, anak-anak lelaki duduk kat tengah rumah. Kalaulah rumah kecil sangatlah, ya. Kenapa tak boleh sebilik? Ini Nabi dah berikan dia punya hukum ni, kita kena ikut. Satu. Keduanya, kerja setan ni kita tak boleh nak cakap. Ma'auzubillah min zalik. Sekarang pun dah berlaku dah. Sekarang nampak? Zaman dah rosak ni, jantan betina tak kira lah, adik-beradik pun berlaku juga perkara yang tak diingini. Umur 10 tahun kita rasa tak ada apa-apa. Dah bila besar sikit, dia bernafsu, adalah perkara yang tak baik. Na'udzubillah. Minta Allah lindungkan. Itulah dia. Syarat yang kedua, baligh, bila dia sudah baligh. Syarat yang ketiga, wajib, ya. Jadi baligh ini, kalau budak tu dah baligh, dia tak buat, dia berdosa. Tapi mak ayah pun berdosa kalau umur 7 tahun dia dah sempurna akal dan mumayyiz, dan sudah ada dah umur 7 tahun, maka mak ayah pula berdosa kalau tak disuruhkan anak-anak itu untuk solat, ya. Memanglah kita dalam Islam ni bukanlah kita nak menggunakan rotan tu untuk nak menyeksa, tapi itu sebagai isyarat saja. Ya, tapi kadang-kala orang-orang barat ni kita pun terikut sangat. Tak boleh kita nak aniaya budak-budak. Bukan aniaya. Sekarang ni kalau dululah, ya, budak-budak yang di mana pergi sekolah, kemudian nakal kat sekolah, guru rotankan dia, balik rumah komplain dengan mak tambah lagi rotan. Nampak? Tapi sekarang dah manja. Bila guru cuit sikit saja, balik jawab kita mak, besok pergi jumpa principal. Guru tu pula kena tukar sekolah, kena buang. Jadi sekarang budak-budak pun dah tak boleh kita kata nak kontrol dia punya civic dia punya akhlak dia. Dah tak boleh, dah jadi nakal dah. Ikut suka hati dia. Rosak. Ini memang zaman fitnah, zaman tuan-tuan, ya. Zaman rosak. Apa kita nak buat, ya. Itu dah Nabi dah sebut dah, ya, akhir zaman makin lama manusia makin rosak. Cuma kita ni orang Islam, alhamdulillah kita ada pegangan Islam. Selagi kita boleh pegang Islam tu, kita didiklah anak-anak kita dengan Islam, insya-Allah. Yang ketiga, berakal. Syarat wajib ialah orang berakal. Tidak wajib tunaikan salat bagi orang gila, orang yang mabuk, orang yang pingsan, ya. Dan juga tidak wajib bagi mereka untuk mengqadanya jika telah sembuh. Orang gila dah sembuh, nak wajib qada? Tak wajib. Pasal waktu dia gila dah tak diwajibkan dia. Itu dalam hadis Nabi dah sebutkan, ya, iaitu rufi'al an ummati rufi'al kalamu an ummati rufi'al qalamu an ummati salatun, diangkat pena, mana tak ditulis dosa daripada 3 orang, iaitu anil majnun hatta yafiq, daripada orang gila sampailah dia sedar. Jadi orang gila ni tak ada hukum atas dia. Kalau dia buat dosa pun tak dihukum. Dia bunuh orang pun tak ada hukum. Ustaz, dia tak hukum. Hukum agama pun tak ada, hukum dunia pun tak ada. Dia ni orang gila. Apa nak buat? Sebab tu di sini orang gila ni dia ada license to kill. Alamak, license to kill. Bukanlah nak bunuh orang. Tapi kalau dia bunuh orang pun dia tak masuk jail. Pasal dia gila. Itu na'udzubillah. Allah lindungkan kita dari itu, ya. Maka tidak wajib bagi mereka untuk mengqadanya jika telah sembuh. Akan tetapi hukumnya adalah sunat. Sunatlah untuk qada kalau dia nak qada. Hal ini jika hal-hal tersebut, gila, pingsan dan mabuk, terjadi tanpa sengaja. Tanpa sengaja itu makna bukan perbuatan dia, tapi sehingga sendiri jadi gila. Na'udzubillah min zalik, ya. Ataupun jadi tak siuman, ya. Atau pingsan blackout dia, blackout, ya. Maka tak wajiblah dia kalau tak sengaja. Tapi kalaulah dia lakukan dengan sengaja. Macam mana sengaja? Na'udzubillah, ambil dadah, dia pun mabuk.
Mabuk. Dia tak sedar waktu solat tak solat, dia tak sedar. Itu sengaja. Minum arak. Na'udzubillah min zalik. Jadi ataupun dia makan overdose. Dia punya pil-pil dia sampai dia pun pingsan. Ini sengaja ni. Pil dadah lah tu ya. Maka wajib dia qada. Sampai bila dia serah sembuh. Pasal dia mabuk tu, dia pingsan tu, dia gila tu sengaja dengan perbuatan dia. Jadi itulah hukuman dia. Jadi orang-orang yang mabuk dengan dadah ke, dengan arak ke, kalau dia tak salat, memang dalam masa dia mabuk tu, dia salat pun tak boleh salat. Sebab tu dalam Allah SWT bila nak haramkan minuman arak ni, Allah SWT larang. Jangan kamu la taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati salat. Mana jangan kamu salat. Sedang kamu dalam keadaan mabuk, sukara, dalam mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu tahu apa yang kamu baca. Jadi asalnya arak ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi bawa Islam, arak di kota Mekah ni dah jadi minuman, macam minuman air sejuk lah. Dah biasa. Jadi nak terus haram tak boleh. Jadi diharamkan tu stage by stage, perlahan-lahan, sampailah satu masa kalau nak salat tak boleh minum arak. Lepas salat boleh minum arak. Jadi sahabat-sahabat minum arak ni waktu lepas isyak. Kerana isyak dengan subuh panjang. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala turunkan arak, hukum arak haram. Fajtanibu, maka tinggalkan dia. Baiklah. Syaratnya keempat pula, suci dari haid dan nifas. Tidak wajib solat bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Dan juga tidak wajib mengqadaknya jika telah suci dari haid atau nifasnya. Bahkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, jika seorang perempuan mengqadak solat yang ditinggalkan masa haid atau nifas, hukumnya adalah haram. Dia dalam masa haid 7 hari tak salat. Lepas habis dia bersih, nak qada. Kata Imam Ibn Hajar, haram. Kenapa Ustaz haram? Bukan dia buat salah, dia nak semayang. Jawapannya, hukum salat perempuan dalam haid, hukumnya haram, tak sah salat. Dalam haid. Dah habis haid, dia nak buat benda yang dilarang. Dia dilarang salat dalam haid. Maka haramlah dia. Nampak? Ini Imam Ibn Hajar ni tajam otak dia. Ulama besar, bukan sembarang orang. Dia bukan sekadar ikut Quran hadis, tapi dia ada akal memikirkannya. Nampak tuan-tuan? Allahu Akbar. Jika seorang perempuan mengqada salat yang ditinggalkan selama masa yang jauh, sedangkan menurut pendapat Imam Ramli ulama juga ni, hukumnya adalah sah. Tetapi salat tersebut menjadi salat sunat. Dia tak jadi salat fardu lah. Salat fardu yang kau tinggalkan 7 hari kau haid, itu tak sah, itu tak wajib. Tapi yang kau buat ni qada, dapat pahala sunat. Itu tuan-tuan. Macam kita juga sekarang. Ustaz, saya ni dah sembahyang qada tak tahu berapa banyak dah. Saya rasa tak tahu lah, mungkin qada saya dah habis lah. Tapi was-was jugalah. Macam mana? Sembahyang qada lagi sampai kita yakin qada kita dah betul-betul yakin. Sebab tu saya katakan dulu, mesti kita buat simpan dalam diary. Jadi kalaulah sekiranya kita qada juga, kita sembahyang qada, pasal apa kita masih was-was. Tapi sebenarnya qada kita dah habis dah. Tapi kita sembahyang qada kerana kita takutlah kita berhutang. Maka sembahyang qada kita tu jadi sunat. Dapat pahala. Bukan sia-sia, tak ada ya. Baik, itulah bagi orang perempuan haid dan nifas. Yang kelima, syarat wajib salat ialah 8 syarat. Yang kelima, selamatnya panca indera. Selamatnya panca indera. Jadi selamat panca indera tu apa dia? Iaitu dapat melihat dan dapat mendengar. Panca indera ni mata, telinga, lidah, hidung ya. Ini semua panca indera lah ya. Tetapi di sini yang dimasukkan ialah melihat dan mendengar. Kenapa? Kerana kalau dia tak nampak dan dia pun tak dengar, macam nak ajar dia sembahyang? Macam nak kata ini perintah Allah ni, wajib kau sembahyang? Dia pun tak tahu. Apa? Kalau dia tak nampak tapi dia dengar, dia faham. Okey. Kalau dia tak dengar tapi dia nampak, orang kata kau sembahyang ni, sembahyang perintah Allah. Okey. Tapi kalau dia nak mata buta,
dia telinga tuli tak dengar. Macam mana dia nak dapat mesej tu? Jadi tak wajib. Tidak wajib solat bagi seorang yang dari mula lahir dia telah buta dan tuli. Meskipun dia dapat berbicara, dia boleh bercakap, tapi dia tak dapat mesej kita nak ajar dia. Begitu juga jika buta dan tuli tersebut terjadi sebelum mumayyiz. Mumayyiz tu kita dah sebutlah umur 7 tahun atau 8 atau 9 tahun lah ya, yang berakal. Tapi dia sudah buta dan tuli sebelum dia mumayyiz. Dia beranak tu dia masih dapat lagi melihat, dapat dengar lagi. Tapi umur 6 tahun, 7 tahun dia ada terkena masalah penyakit dia, mata pun jadi buta, telinga pun dah tak dengar. Jadi nak ajarkan dia pun tak tahu. Jadi sebelum mumayyiz, maka dia tak wajib salat. Jika di kemudian hari kembali normal penglihatan dan pendengarannya, maka hukumnya adalah wajib bagi untuk mengqada salat yang telah ditinggalkan. Umur 20 tahun operation, mata dah melihat, telinga pun dah dengar. Dah kita boleh ajar dia yang selama dia tak salat tu, habis ustaz selama saya tak salat tu saya tak wajib. Yalah, tak wajib tu kalau betul sampai kau mati. Tapi kalau kau dah hidup, kau sedar balik, kau mata dah melihat, telinga dah dengar, wajiblah qada. Qada tu pun sekadar yang termampu. Macam kita dah sebut dalam bab qada lah. Kalau boleh dibuat segera, kalau tak dapat dia buat dengan bertahap-tahap ya. Ya. Yang keenam, syarat yang keenam. Kita dah sebut tadi ada 6 syarat ya. 6 syarat untuk orang yang wajib kerjakan salat. Ini syarat yang keenam yang terakhir. Tidak sampainya ajaran agama Islam kepadanya. Sampai ajaran agama Islam. Tidak wajib menunaikan salat bagi seorang yang tinggal di satu tempat yang ajaran Islam belum sampai ke tempat tersebut. Dan juga tidak wajib baginya untuk mengqada salat yang telah ditinggalkan. Hal ini menurut pendapat Imam Ramli, sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Qasim wajib untuk mengqadakannya. Jadi masalah ni, orang ni duduk tempat terpencil di tepi hutan ke, atau dalam hutan ke, jadi anak tazan lah dia, dalam hutan atau di atas pegunungan, tak campur orang. Jadi orang ini dia tak tahu apa tu Islam, tak pernah dengar pun Islam. Jadi kalau orang seperti ini, maka dia tak wajib solat. Macam mana nak solat? Allah pun dia tak kenal. Jadi ini ibaratnya macam orang zaman fitrah. Zaman fitrah antara dua zaman Nabi. Antara dua zaman Nabi lah. Seperti antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 500 tahun. Dalam zaman tu tak ada Nabi, tak ada orang sampaikan mesej agama. Jadi dia pun tak tahu tentang wajibnya beriman pada Allah ataupun nak solat apa, dia tak tahu. Ini samalah macam orang duduk kat tengah-tengah hutan. Dia tak campur orang. Habis ustaz Dayak tu duduk dalam hutan tu macam mana? Itulah hukum dia. Dia tak tahu, tak ada orang. Tapi kita ni wajib sampaikan pada mereka. Sebab Nabi dia kata, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita wajib sampaikan. Cuma kita ni pun lemah juga. Ada juga bahan-bahan dakwah yang sampai pergi masuk ke hutan. Alhamdulillah, jazahumullah khair. Semoga Allah balasi mereka. Sebab tu orang-orang buat dakwah ni, walaupun dia kita kata ada tak suka dia cara, tapi dia menjalankan salah satu tugas, amar ma'ruf nahi munkar. Kita jangan condemn mereka, patut kita terima kasih kerana mereka menjalankan satu kewajipan fardu kifayah. Ini fardu kifayah tuan-tuan, menyampaikan agama kepada orang-orang yang duduk di tempat-tempat terpencil. Jadi kalaulah orang tu duduk tempat terpencil, kemudian dia memeluk agama Islam, dia seperti orang kafir asli. Kafir asli memeluk agama Islam, dia tak wajib qada. Itulah pegangan dalam mazhab Syafi'i, dan itulah yang difatwakan oleh Imam Ramli. Tapi Imam Ibn Qasim katakan wajib qada. Mungkin itu dia ada satu bahagian pandangan dia yang berbeza. Tetapi kita dah sebutkan orang kafir asli, bila dia masuk Islam, dia tak wajib mengqada salat yang ditinggalkan. Sebab memang dia tak wajib pun, sebab dia belum Islam. Macam tu juga orang yang duduk tempat hutan terpencil. Dia bukan boleh dikira orang Islam lagi. Dia tak tahu pun Islam apa benda. Dia macam orang Dayak, orang-orang hutan semua ni kan. Dia tak tahu apa tu agama. Bila kita dakwah dia pemeluk agama Islam, maka dia tak wajib qada'nya lepas kerana dikira orang kafir yang masuk Islam. Allahu a'lam.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, selesai kita pada 6 syarat tu, maka sekarang tuan pengarang kita ada masuk beberapa perkara yang baik. Tetapi kita tengok kalau ada masa kita kesempatan, kita selesaikan, iaitu di muka surat 372. Muka surat 372, zawalul mani' dan tur'ul mani'. Ni ada beberapa perkara yang bagus ni. Zawalul mani', zawal tu makna hilang, terangkatnya. Mani' tu penghalang, terangkatnya penghalang. Adalah terangkatnya penghalang yang menghalangi kewajipan untuk menunaikan salat pada akhir waktu salat. Terangkat. Terangkat tu mana dah hilang lah. Hukum dalam masalah zawalul mani' adalah jika terangkat penghalang di akhir waktu salat yang sekiranya cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram, maka wajib baginya untuk solat fardu yang terdapat saat terangkatnya penghalang, dan juga wajib mengqada solat yang sebelumnya. Hal ini jika solat tersebut dapat dijamak dengannya. Macam mana tu Ustaz? Jadi kita ni, saya kata senang cakap, kita perempuan. Perempuan ini dia suci waktu asar yang di mana hanya tinggal 1 minit saja nak masuk maghrib. Kira-kira kalau dia takbir Allahu Akbar, aku solat fardu asar, cukup tak masa? Cukup. Tapi lepas tu tak sempat lah Ustaz. Nak sampai 1 rakaat pun tak sempat. Jadi nak masuk maghrib pula tu. Maka di sini dia dilarang tak boleh salat kerana dia uzur haid. Tapi sudah terangkat haid dia tu di waktu saat masih lagi tinggal sikit saja untuk nak masuk maghrib. Jadi sudah wajib tak salat? Wajib. Walaupun sekadar boleh takbiratul ihram, dia sudah dikira wajib salat. Tapi sudah tentulah dia nak salat macam mana? Nak kena mandi, nak kena ambil wudu. Jadi tentulah tak cukup masa. Tapi sekira-kira dengan dia bersih, dia punya masa untuk nak angkat takbir Allah Akbar cukup. Maka perempuan ini wajiblah dia melakukan solat asar. Maknanya dia nak mandi, dah masuk maghrib. Tak apa, dia mengqadakkan solat asar dan mengqadakkan solat sebelum asar jika solat sebelum asar itu boleh dijamakkan dengan asar. Nampak tuan-tuan? Jadi kaum ibu secara khusus, kalau sekiranya kita bersih dalam waktu asar, kita bersih, kita mandi, kita solat fardu asar dan qadakkan solat zuhur. Qadakkan Ustaz, ini saya bukan bersih waktu zuhur. Betul. Tapi waktu zuhur dengan asar boleh jamak tak? Boleh. Jadi kerana dia boleh jamak, maka dia boleh dikirakan macam bersatu. Mana adik-beradik lah. Boleh jamak. Jadi dengan itu, selain daripada kita solat fardu asar, kaum ibu yang zuhurnya suci yang waktu asar, maka wajib juga dia qadakkan solat fardu zuhur. Ini kalau memang solat tu boleh dijamak. Kalau solat tak boleh jamak, macam mana Ustaz? Macam kita sembahyang zuhur. Kita salat, kaum ibu bersihnya waktu zuhur. Sebelum zuhur waktu apa? Subuh. Subuh boleh jamak dengan zuhur? Tak boleh. Mana subuh? Subuh ni bujang lapuk sampai habis kiamat pun. Dia bujang lapuk single aja. Maka dengan itu, sembahyang zuhur sajalah. Kalau dia bersih waktu zuhur, sembahyang zuhur saja. Itu demi cerita dia. Jadi inilah dia, kita katakan tajuk ni, zawalul mani', terangkatnya penghalang. Penghalang tu sebagai contoh tadi, haid. Ini dimasukkan beberapa contoh lagi. Contoh masalah zawalul mani', seorang anak telah masuk usia baligh. Dia masuk baligh. Dia balighnya waktunya lepas asar. Maka wajiblah dia solat asar dan qadakkan zuhurnya, kerana zuhur boleh jamak dengan asar. Kalau dia baligh waktu zuhur, dia tak wajib qada subuh. Macam kita dah sebut tadilah. Dan orang gila menjadi dah sembuh, jadi siuman balik. Dia sembuh waktu asar. Dia wajib solat asar dan wajib solat qadakkan zuhurnya. Dan orang pengsan menjadi sedar, dan orang kafir masuk agama Islam, samalah semua tu ya. Dan perempuan yang haid menjadi suci. Itulah kita sebutkan. Jadi kalau dia semua perkara tu, kalau dia bersih tu waktunya dalam asar, dia wajib salat asar dan qada zuhurnya ya. Jika waktu salat fardu masih ada,
maka wajib bagi mereka untuk menunaikan solat tersebut jika sisa waktunya cukup untuk bersuci dan solat. Wajib ditunaikan. Dia bersih dan waktunya masih lagi ada. Lagi setengah jam lagi nak habis waktu. Wajib mandi, wajib disolat. Sebab cukup lagi masa. B. Wajib juga bagi mereka untuk qada salat yang sebelumnya. Ini yang kita sebut tadi. Hal ini jika salat tersebut dapat dijamak. Contohnya, jika hal-hal di atas terjadi pada akhir waktu salat asar, maka wajib bagi mereka untuk qada salat zuhur dan salat asar. Macam kita dah sebut tadi lah ya. Kerana salat zuhur dapat dijamak dengan salat asar. Itu dalam masalah iaitu zawalul mani'. Maknanya terangkatnya halangan. Dan masalah kedua pula, tar'ul mani'. Apa tar'ul mani'? Datangnya penghalang. Adalah datangnya penghalang yang menghalangi kewajipan untuk menunaikan salat setelah masuk waktu salat. Datang penghalang. Macam mana? Hukum dalam masalah tar'ul mani' adalah jika orang yang salim, yang sejahtera lah, yang boleh berwudu sebelum masuk waktu salat, maka hukumnya adalah wajib untuk qada salat tersebut jika telah berlalu waktu yang cukup untuk salat fardu setelah masuk waktu salat. Dan jika tidak berlalu waktu yang cukup untuk salat fardu, maka tidak wajib untuk mengqadanya. Jadi perempuan masuk waktu zuhur. Waktu zuhur pukul 1.10. Jadi sampailah pukul 1.20, maka dia pun datang uzur. Ada berapa minit tu? 10 minit. Jadi kalau 10 minit tadi dia ambil wudu, dia semayang, cukup masa tak? Cukup. Oleh kerana dah ada masa yang boleh dia solat zuhur, tapi dia kata nantilah, aku lagi setengah jam aku nak solat. Tak sampai setengah jam datang uzur. Allah, Ustaz, saya datang uzur pula. Macam mana ni? Tak boleh semayang lah. Tapi dia hutang. Zuhur dia tu nanti bila dia dah bersih, dia mandi, wajib qada kerana dia datang zuhur setelah dia boleh lakukan solat fardu zuhur tersebut. Jangan dia buat McDonald saja. Hey, kau ada hutang tu, hutang apa? Kau waktu ke uzur tu dah masuk zuhur, dah boleh cukup masa untuk kau salat zuhur, tapi kau lambat tapi dah datang uzur. Nampak tuan-tuan ya? Kena ingatlah ya, jangan kita buat main-main ni, hukum ni agama Allah. Kalau sekira tak berlalu waktu yang cukup untuk salat zuhur. Jadi misal kata zuhur 1.10. Kemudian dia pun kata nantilah aku nak salat nanti kemudian. Tapi 1.3 minit dah pula masuk datang uzur. Kira-kira ada 3 minit saja. Agaknya kalau dia ambil wudu, dia maaf berkata dia beristinja, dia ambil wudu, dia solat, cukup ke 3 minit? Tak cukup ni. Dalam bilik air saja dah 5 minit. Tak cukup. Jadi orang macam ini tak wajiblah dia qada salat zuhur dia itu ya. Dan seterusnya, jika orang yang daimul hadas, daimul hadas yang selalu berhadas lah, yang kita dah sebut selalu kentut-kentut, ataupun dia kencing-kencing, ataupun darah istihadah, yang tidak boleh berwuduk sebelum masuk waktu salat, maka hukumnya adalah wajib untuk mengqada salat tersebut jika telah berlalu waktu yang cukup untuk taharah dan salat fardu setelah masuk waktu salat. Jadi kalau orang yang daimul hadas ni, dia kira dia tak boleh ambil wuduk melainkan setelah masuk waktu. Kalau yang tadi, orang yang salim tu orang yang sejahtera, orang yang tak ada penyakit. Maknanya kira-kira dia sudah boleh wuduk sebelum azan. Sebelum azan, tadi saya silap sikit. Saya kata dia ambil wuduk lepas azan. Kalau kira-kira dia ambil wuduk sebelum azan, dia orang yang tak ada masalah, tak ada penyakit. Lepas azan, dah masuk waktu, ada 5 minit. Ada 5 minit, boleh semayang. Cukup masa untuk semayang fardu zuhur. Tapi dia tak semayang lagi, datang uzur pula. 1.10 masuk waktu, 1.15 datang uzur. Maka wajib dia qadakan zuhur itu. Sebab apa? Dia dah boleh ambil uduk sebelum daripada masuk waktu. Dia orang tak ada penyakit. Tapi orang daimul hadas, orang yang berpenyakit. Orang berpenyakit ini, dia tak boleh ambil uduk sebelum masuk waktu. Jadi lepas masa waktu, baru ambil uduk. Dah ambil uduk, nak semayang pula, datang pula uzur. Jadi ini orang ni tak cukup masa dia. Tak cukup masa,
maka tak wajib dah diqada untuk solat zuhur dia itu, ya. Maka hukumnya adalah wajib untuk qada solat tersebut jika telah berlalu waktu yang cukup untuk tahara, bersuci dan solat fardu. Dan jika tidak berlalu waktu yang cukup untuk tahara dan solat fardu, maka tidak wajib untuk diqada, ya. Contoh masalah turul mani, jika seorang yang belum menunaikan solat setelah masuk waktunya, kemudian terkena penyakit gila, atau datang darah haid, atau pingsan, maka wajib bagi untuk mengqada solat tersebut. Hal ini jika telah berlalu waktunya cukup untuk taharah dan solat, ya. Dari mulai masuk waktu hinggalah solat sampai datangnya penghalang. Allahu alam, ya. Baiklah tuan-tuan, selesai kita daripada dua masalah ni. Alhamdulillah, saya rasa masalah itu pun penting untuk kita juga. Dan kita pun alhamdulillah sampai di penghujungnya. Dan kita sampailah pada bab yang kedua, bab rukun-rukun salat. Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai situ sajalah tuan-tuan, ya. Ya tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para jemaah yang telah berderma untuk mangsa gempa bumi dan juga mangsa banjir, ya, di negara jiran kita. Alhamdulillah, semalam dengan adanya kita buat maulid dan buat penerangan sikit tentang masalah saudara-saudara kita yang dalam kesusahan itu, alhamdulillah dapat derma juga daripada para jemaah sekalian, lebih kurang dalam 2,000 lebih. Syukur pada Allah, ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah derma. Semoga Allah Ta'ala menjadikan dermanya itu barakah dan kebaikan untuk dia dan keluarga semua. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu saja untuk petang ini. Dan insya-Allah pada mereka yang telah dan nak ingin derma lagi, kami sentiasa terbuka, masih lagi ada peluangnya. Dan demikian juga untuk madrasah kami dan juga orang fakir miskin, ya, yang dalam keperluan. InsyaAllah dengan itu saya akhiri. Minta maaf banyak dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata kasar bahasa. Marilah sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا
الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, para jemaah yang ada kesempatan malam ini lepas maghrib 7.45 ada pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah di Masjid Sultan lepas maghrib 7.45 malam, dan jam 9 malam lepas isyak di Masjid Hasanah pengajian kitab Al-Hikam. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.